Maka Nabi gambarkan akan berlaku satu yang mengelirukan, dan fitnah yang mengelirukan itu antaranya ialah macam mana doa Imam tadi ialah Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal. Jumhur ulama yang mengkaji menggambarkan inilah masa ini. Inilah masa ini. Kemungkinan besar dia akan memperlihatkan diri dia, pengumuman diri dia itu dalam masa yang terdekat. Wallahu a'lam. Kita tak tahulah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan untuk sama-sama bertemu, berkumpul pada pagi ini. Alhamdulillah, kita dah lama tak bersama. Alhamdulillah, saya pun tak ingat bila kali terakhir. Saya nak sebut kat sini lama sangatlah, Dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam majlis yang mudah-mudahan Allah berkati. Tuan-tuan, puan-puan Allah, semalam saya mungkin tidur awal sikit lah. Awal pun tak awal sangat, dan dekat pukul 10 juga itu. Lepas tu tiba-tiba pukul 12 macam-macam tembakan. Ingat mimpi ke apa, pokoknya letupan menyambut apa namanya tahun baru. Bertubi-tubi di tempat saya lah, di kawasan apa ni, Semenyih. Di Kuala dengar, mungkin kat sini pun dengar juga. Itu menandakan kita telah masuk pada tahun baru 2022. Hari ini hari bulan 1. Jadi di sinilah setelah terbangun tu susah juga nak tidur lah, bangun terus tengok, fikir, dan teringatlah kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menggambarkan kita dalam satu daripada perkara yang kita nak jadikan sebagai peringatan kita, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang Abi Hurairah meriwayatkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah an ala ra'si kulli mi'ata sanah wa yujaddidu laha dinaha." Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan ke atas umat ini pada setiap awal 100 tahun, dan mereka yang akan mentajdidkan agama mereka. Jadi boleh sebut macam itu, maka kita teringat kepada peristiwa 1922, perjanjian Lausanne yang telah dimeterai oleh Mustafa Kemal Atatürk, yang pada masa itu mewakili Osmaniyah, seolah-olahnya itulah, dengan negara-negara salib, Itali, Perancis, Britain dan sebagainya lah. Dan apakah perjanjian tersebut? Perjanjian tersebut ialah untuk membahagi-bahagikan negara-negara yang ada itu kepada di bawah kepimpinan negara-negara salib. Dia tak cakap lah negara salib, tapi kita tengok tentang
Dan di sinilah kita melihat bagaimana perkara itu telah membawa kepada akhirnya Osmania dipecah-pecahkan dan kemudian telah menjadikan Republik Turki yang ada sekarang. Kita pun mungkin tahulah sebahagian apa yang berlaku. Akibat daripada itu, maka pada tahun 1924 dan maka Amirul Mukminin, Khalifah yang terakhir, dan Osmania telah dipecah. Maka secara resmilah sistem Osmania ataupun kita kata sistem Khilafah Islam telah dibubarkan pada tahun 1924. Tapi bermula daripada secara resmi juga 1922 perjanjian tadi. Dan Nabi menggambarkan kepada kita setiap 100 tahun akan berlaku satu tajdid, may yujaddidu laha dina. Jadi bila disebut tajdid tu, maknanya akan berlaku satu bentuk kebangkitan ataupun satu bentuk pembaharuan dan kepada kekuatan agama. Dan di sinilah kita lihat sebagaimana yang saya sebut pada mungkin kuliah-kuliah yang lama lepas ni, sebelum ini, iaitu jumhur ulama menggambarkan bahawa kebangkitan tajdid itu adalah tajdid dan kebangkitan Islam, bukan tajdid kita kata fiqh ke ataupun tauhid ke ataupun apa-apalah dakwah ke kan. Dan inilah yang kita sama-sama nak ingat pada pagi ini sebagai mukadimah kepada tahun yang baru 2022. Kita telah pun mendengar mungkin pada tahun ini juga yang akan dilancarkan ibu pejabat kepada One World Religion yang berpusat di Abu Dhabi di UAE, yang akan menjadikan satu tempat di mana digambarkan Abrahamic faith, agama Nabi Ibrahim akan ditajdidkanlah. Kita guna perkataan tajdid, diperbaharui dalam ibu pejabat yang dirancang itu. Mereka akan membina masjid bersebelahan dengan church, gereja bersebelahan dengan sinagog Yahudi. Jadi dia akan bina secara bersama-sama. Jadi malahan kita melihat perkara yang berlaku kan, ada sebenarnya kan, acara-acara ibadah bersama-sama, sembahyang sama-sama dah ada dah. Tapi yang digambarkan tahun ini akan diadakan perasmian ibu pejabat. Dan sebagaimana yang juga saya pernah sampaikan kepada tuan-tuan, sekiranya perkara ini berlaku, maka peringkat seterusnya yang bakal dilakukan oleh mereka, yang sedang pun dilakukan, ialah mereka akan membuat satu tempat peribadatan international worshipping, dipanggil worshipping temple, atau dengan kata lain the third temple, yang akan dibina, menyandarkan bagaimana agama-agama itu adalah satu yang harmoni, yang bersifat brotherhood, bersifat peace, dan maka kita kena sama-sama beribadah dalam satu tempat yang sama. Dan ini adalah perkara yang digambarkan mereka rancang akan berlaku di Baitul Maqdis. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, sebenarnya apa yang saya nak sebut pada pagi ini mungkin sebagian besar kita dah tahu, dan sebagian besar mungkin dah mengikuti apa yang berlaku. Cuma saya nak gambarkan di sini, sekiranya perkara ini tidak kita benar-benar rasai dalam hati kita, maka kita akan melihat tahun ini akan berlaku sesuatu yang besar, bertepatan dengan hadis Nabi tadi, kurang lebih 100 tahun dah kita dijatuhkan oleh tentera-tentera
yang telah mengalahkan Osmaniyah, dipecah-pecahkannya pada tahun 1922. Pada masa yang sama juga tuan-tuan, banyak kita kata kajian-kajian yang menunjukkan bahawa tahun ini akan berlaku sesuatu yang besar, sesuatu yang akan melibatkan di mana umat Islam pertubuhannya gerakan-gerakannya ataupun kita kata sendi-sendi kekuatan umat yang menggabungkan umat itu akan dicabar oleh mereka. Tambahan lagi, kita telah melihat bagaimana hari ini keadaan negara kita sendiri pun dalam keadaan masing-masing berpecah, semua pecah belaka, pakat pecah belaka. Ya, sebetulnya tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, satu perkara yang saya nak sentuh pada pagi ini ialah berkenaan dengan satu topik disebut yaqzah ruhiyah, kesiapsediaan ruhiyah, rohani. Iaitu kita nak melihat pada satu perkara yang sebenarnya hari ini kita tak nampak. Kalau kita melihat secara fizikal, kita tak akan nampak sekiranya kita melihat secara mata kasar sahaja. Dan inilah perkara yang sebenarnya akan membawa kepada perpecahan umat. Kalau kita tengok kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Imran. Saya punya mata tertinggal, nak baca tak dapat baca. Dalam suratul Imran contohnya Allah gambarkan kepada kita dalam ayat 313, Allah menggambarkan tentang perkara yang bakal berlaku kepada kita, bukan bakal berlaku, sebenarnya telah pun berlaku. Qad kana lakum, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad kana lakum ayatun fi fi'atain taqata, fi'atun tuqatil fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Sadaqallahul azim. Jadi Allah gambarkan dalam surah Al-Imran ni ayat 313. 313 ni. Bilangan tentera Badar 313. Bilangan nabi-nabi rasul-rasul 313. Jadi kata firman Allah, qad kana lakum ayah. Telah terdapat pada hadapan kamu itu tanda-tanda yang nyata. Tanda-tanda yang nyata fi fi'ataini taqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, iaitu berlakunya dua pasukan yang bertemu, dimaksudkan sini ialah di medan perang. Satu pasukan iaitu orang-orang Islam akan berperang pada jalan Allah kerana mempertahankan agama Allah, dan yang satu lagi golongan kafir musyrik. Mereka orang kafir itu melihat orang-orang Islam dengan pandangan kasar mereka, ra'yal 'ain. Mereka melihat dengan pandangan kasar mereka bahawa orang Islam itu dua kali ganda daripada mereka. Yarawnahum mislaihim. Jadi tuan-tuan, mereka nampak orang Islam ini dua kali ganda daripada kekuatan mereka. Wallahu yu'ayyidu bi nasrih man yasha. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menggambarkan kepada kita tentang dia akan memberi pertolongan kepada siapa-siapa yang dia mahu. Inna fi dzalika la'ibrah, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pengajaran li ulil absar, pada mereka yang ada mata hati. Jadi Allah gambarkan kepada kita tuan-tuan, kita akan berdepan dengan satu pertembungan yang besar. Sebenarnya bukan akan, sedang, dah berlaku dah pun. Sudah berlaku dah pun. Kalau di tempat-tempat di sebelah Middle East, tempat-tempat yang sensitif seperti di Saudi, ramai ulama-ulama yang ditangkap. Ada yang dah ditangkap, ada yang dipenjarakan, ada yang telah buat macam-macam lah. Begitu juga kita lihat akan bakal berlaku di tempat-tempat lain, Tapi yang lebih menarik tuan-tuan, kita nak tengok dalam ayat ini. Dalam ayat seterusnya Allah menggambarkan tentang kita yang akan lupa, tertipu
an zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah min adh-dhahab wal fiddah wal khayl al musawwamah wal an'am wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jadi Allah gambarkan dalam ayat seterusnya pula, mula-mula cerita perang, kemudian Allah kata ibrah, cerita pengajaran, kemudian lepas tu ada al-absar, basirah, melihat dengan mata hati. Lepas tu Allah cerita pula tentang dijadikan kepada manusia itu kesukaan, kecintaan kepada perkara-perkara yang dihajatkan oleh nafsu mereka, perempuan, anak-anak, harta, dan emas, perak, kuda peliharaan, dan binatang ternakan, kebun-kebun, tanaman dan sebagainya, daripada kesenangan dan kesenangan dunia. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok balik apa yang Allah gambarkan, sebenarnya apa signifikan ayat tersebut? Signifikannya ialah Allah gambarkan bahawa kalau kita tengok ujian-ujian yang Allah akan kenakan kepada umat Islam ni, ujian-ujiannya tidak lain dan tidak bukan ialah kesenangan yang disuka. Kalau hari ini kita ingat kawasan-kawasan yang susah hari ini seluruh Malaysia kena, hampir seluruh Malaysia lah, banjir, tak nak untuk, kita tengok rumah-rumah habis, dan mungkin kita tengok harta-harta habis, sekejap je habis. Jadi kita melihat bagaimana saudara kita struggle, susah nak berhadapan dengan banjir, kan, ekonomi yang teruk, banjir lagi, dengan ada pandemik lagi. Jadi kita melihat Allah menggambarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita akan satu amaran. Apa amarannya? Kamu akan diuji dengan apa yang kamu suka. Apa yang kita sayang hari ini, semua Allah akan uji. Sehingga menyebabkan dengan menghadapi ujian-ujian tersebut, kita menjadi leka dan lalai, tak sempat nak fikir pasal pertembungan, tak sempat nak fikir pasal bagaimana mereka sedang menyerang kita, tak sempat. Kita akan diuji dengan, kalau sekarang hari ini kita diuji dengan kesihatan, masalah kesihatan, COVID-19, COVID-19, sehingga kan hari ini berbagai-bagai perkara berlaku. Kemudian kita diuji pula dengan ada di kalangan mereka yang terkena kesan sampingan daripada suntikan-suntikan yang diambil. Ramai yang kena. Kawan saya di Kelang, Allah izin, dia ada buah pinggang, masalah buah pinggang. Kemudian selepas tu dia nak pergi dialisis, tak boleh, kena ambil vaksin. Dia ambil vaksin. Ambil kali pertama badannya lemah, lepas tu kali kedua terus lumpuh seluruh badan. Begitu juga ada seorang kontraktor, adik ipar di Pahang, di Kuantan, nak kerja kena ambil. Dia ambil, Allah izin, buta matanya, sebelah mata buta. Jadi ada kesan sampingan lepas ambil itu, ada macam-macam lah nak sebut cerita. Jadi kita diuji dengan kesihatan, diuji dengan pandemik, kita diuji juga dengan mungkin hari ini dengan bencana alam, dah mula dah nampak banjirnya. Kita akan diuji dengan bencana ekonomi. Lepas ni kita akan nampak berlaku perkara-perkara tentang duit pula, tentang mata wang pula. Mungkin akan menjadi cashless, dan akhirnya kita mungkin akan menghadapi kesusahan-kesusahan. Banyaklah sebenarnya kalau kita nak sebut ujian-ujian yang ada. Dan pada tahun 2022 ini, sekiranya Allah izin, HQ itu Ibu pejabat One World Government, One World Religion itu dilancarkan, diresmikan, maka sekiranya sampai ke negara kita, kita akan diuji pula dengan satu pandangan baru. Kalau sebelum ini dah sampai Malaysia, dah dia panggil Millah Abraham, satu agama, satu ideologi baru, Millah Abraham, iaitu satu pandangan untuk nak kena gabungkan tiga agama ni, Islam, Kristian dan Yahudi digabungkan, Millah Abraham. Saya tak tahu di Selangor, tapi kalau di Johor telah diisytiharkan sebagai ajaran sesat. Tapi inilah yang akan dikembangkan atas dasar kasih sayang, atas dasar persaudaraan. Maka sekiranya itu berlaku, akan berlaku lagi perpecahan, akan berlaku lagi kerosakan. Mungkin orang-orang yang sebahagian daripada kita mungkin akan terus sesat pula, akan berpegang dengan agama Islam, mentauhidkan agama Islam, tidak menyamakan agama-agama yang lain.
Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang kita lihat semakin lama semakin hebat kita akan diuji. Mungkin kita sama kita pun akan pecah pada masa itu. Orang satu bahagian akan mentauhidkan Allah, satu bahagian lagi boleh terima kita boleh sembahyang sama-sama. Tuan-tuan, boleh ke kita sembahyang sama-sama, tuan? Tak boleh. Tak boleh. Boleh tak kalau dia baca doa kita aminkan doa dia? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana kita iktiraf Tuhan dia. Siapa Tuhan dia? Tuhan dia, kalau Kristian dia ada Trinity, dia ada Jesus, dia ada Ruhul Kudus, dia ada Allah. 3. Betul ada Allah kat situ, tapi dia syirikkan dengan Jesus, Isa sebagai anak Tuhan, Tuhan juga, Ruhul Kudus. Jadi kita sebut kat sini, begitu juga dengan Yahudi, dia ada anak Tuhan dia, Uzair dan sebagainya. Jadi apabila nak disamakan, dia kata apa? Atas dasar ilah Ibrahim, agama milah Ibrahim, agama milah ni agama sistem Ibrahim, maka berpecah lagi umat Islam. Berpecah lagi umat Islam. Ini tuan-tuan mata Allah, tak masuk lagi dengan perancangan-perancangan jahat mereka yang kita sebut sebagai the Great Reset. Great Reset. Tuan-tuan kena tahu juga Great Reset ni apa, tuan-tuan. Anak-anak muda kita mula mempopularkan Great Reset. Yang tersurat cantik, yang tersurat nampak cantik. Nak memperbaiki ekonomi dengan digital currency, nak memperbaiki environment, dengan kita menjaga alam sekitar. Sampai yang tersurat, yang tersirat tu panjang ceritanya. Tapi secara umumnya Great Reset ini dia akan memperkuatkan penguasaan total kan mereka yang di belakang Great Reset. Siapa di belakang Great Reset, tuan-tuan? Ini bukan parti politik yang baru tubuh ni, bukan. Yang Great Reset di belakangnya ialah kan World Economic Forum yang mempelopori akan Great Reset ini dalam rangka nak membawa keadilan ekonomi sejagat antaranya, dan akhirnya akan memperkenalkan satu sistem yang baru. Semua, bukan hanya ekonomi, semua termasuklah agama akan direset. Tuan-tuan dan Allah Ta'ala, saya cuma nak sebut kat sini, inilah perancangan jahat. Yang tersurat cantik, yang tersiratnya mengerikan. Siapa di belakang WEF? Kalau kita nak tengok siapa di belakang WEF, kita kena tengok balik apa yang berlaku. Depan cantik, belakangnya tu tentulah ada perancangan-perancangan yang digambarkan oleh Allah sebagai makar, perancangan jahat. Sebab itulah untuk melihat perkara tersebut, maka kita memerlukan kepada dua perkara. Antaranya disebut sebagai hamasah. Hamasah ni ialah satu kekuatan, satu semangat. Hamasah yang merupakan satu semangat untuk kita bergerak, untuk kita faham. Sebab kalau kita setakat sama aja macam biasa, maka dia tidak akan ada kekuatan. Hamasah yang kita kata sini adalah semangat yang baru, keinginan yang baru, ketekunan yang mana mempunyai satu kita kata cahaya yang baru untuk kita bangkit, untuk kita bersama dengan kebenaran. Tak cukup sekadar kita pergi sembahyang, boleh sembahyang, boleh mengaji, puasa, boleh buat macam biasa yang kita dah buat. Sebab kita dah menghampiri 100 tahun kejatuhan Osmaniyah. Kalau kita buat sama aja, tak meningkat kekuatan hamasah kita, dan tidak juga tidak tertingkat kekuatan kehendak kita, iradah qawiyah, ataupun kekuatan dari sudut kehendak kita dalam memahami realiti, mengamalkan Islam tadi, maka kita akan diserang dan akhirnya kita akan tewas. Sebab tu tuan-tuan baca Allah, ujian yang ada pada hari ini akan menyebabkan kita tidak boleh bertahan. Tak boleh bertahan. Kita kena tingkatkan, kita panggil kesiapsiagaan, kesediaan, siap siaga, bukan hanya dalam sudut cuaca, tapi dari sudut rohiyah kita, dari sudut rohiyah kita. Dan apabila kita telah ada perkara ini, kemungkinan kita akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk bertahan, dan hamasah dan iradah. Kenapa saya nak bangkitkan perkara ini, tuan-tuan? Kerana kita lihat kita di era kebangkitan ini, maka Nabi gambarkan akan berlaku satu yang mengelirukan
Dan fitnah yang mengelurukan itu antaranya ialah macam mana doa imam tadi ialah Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal. Jumhur ulama yang mengkaji menggambarkan inilah masanya. Inilah masanya. Kemungkinan besar dia akan memperlihatkan diri dia, pengumuman diri dia itu dalam masa yang terdekat. Wallahu alam, kita tak tahulah tepatnya bila, tapi dalam masa yang terdekat. Tanda-tanda semua dah ada. Dan apabila dia keluar, maka majoriti umat akan bersama dia. Umat manusia akan bersama dia. Majoriti dia akan bersama dan kemudian mengikuti dia. Kenapa? Kerana perkara yang disayangi tadi, yang disebut tadi, Allah gambarkan benda yang disayang tadi dicabar, diuji, sehingga akhirnya kita akan nampak dia sebagai penyelamat. Oleh itu, untuk kita mengekalkan, mempertahankan diri kita dan mempertahankan diri keluarga kita, masyarakat kita, maka kita perlukan kepada pada pagi ini saya sebut iradah dan hamasah. Iradah dan hamasah. Iradah ni maknanya kehendak, willpower, di mana tanpa iradah mustahil kita bergerak. Mustahil kita akan bergerak. Tanpa iradah yang kuat tadi, kita akan tewas, kita akan kacau. Dan tanpa hamasah, semangat yang membara, jiwa kita akan lemah dan akhirnya kita tidak akan dapat kekuatan yang disebut yaqzah ruhiyah, iaitu kesiapsiagaan rohani. Jiwa yang bersedia untuk berhadapan dengan ujian-ujian yang besar. Di sinilah kita lihat, untuk kita mendapatkan perkara tersebut, maka hendaklah kita melihat kepada hati kita. Sebab tu disebut oleh Allah tadi dalam firman suratul Imran tadi, bahawa pengajaran hanya boleh didapatkan oleh kita kata tadi, mereka yang ada al-absar, iaitu basirah. Maka sebab tu tuan-tuan, kita nak sebut pada pagi ini, antara perkara yang kita nak kena sama-sama melihat dalam kehidupan kita ialah kita perlu mempunyai beberapa kebangkitan. Kalau tidak, kita akan tertinggal. Dan kebangkitan yang pertama sekali ialah kebangkitan hati, iaitu kebangkitan iman. Kebangkitan iman, yang mana kita lihat pada hari ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, maka apabila kamu bertemu dengan sesuatu pasukan, maka hendaklah kamu bersifat sabat ini tetap teguh menghadapinya, dan kemudian kamu hendaklah memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan mengingati Allah, dan mudah-mudahan kamu akan berjaya. Jadi yang pertama sekali tuan-tuan, dalam ayat ini Allah menggambarkan sekiranya kamu bertembung, idza laqitum fi'atan, bertembung dengan musuh-musuh yang ada, maka hendaklah kita pertama sekali kita memperkuatkan diri kita, hati kita. Maka untuk memperkuatkan hati kita ini tuan-tuan, yang pertama sekali dengan iman, setelah kita sentiasa reflect diri kita, maka kita melihat akan kita memerlukan kepada satu yang digambarkan sebagai iradah qawiyah. Iradah qawiyah inilah iaitu kehendak, kemahuan yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendatangkan kekuatan kepada kita. Allah gambarkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad ataupun bersusah payah mencari redha kami di atas jalan kami ini, maka benar-benar kami akan menunjukkan kepadanya hidayah, jalan. Jadi sebab itulah yang pertama sekali tuan-tuan, kita nak kena bebaskan diri kita daripada iradah, kehendak yang biasa. Itu nombor satu, untuk bangkit
Untuk bangkit hati kita ni, untuk bangkit hati kita, kita mesti melihat jiwa kita ni, adakah kita selesa dengan keadaan kita sekarang. Kalau kita selesa dengan keadaan kita sekarang, kita rasa puas hati dengan solat kita, puas hati dengan Quran kita, puas hati dengan apa yang ada, kita berada dalam suasana yang penuh dengan keselesaan, maka kita akan kalah. Kita akan kalah. Kenapa? Kerana kalah itu datang daripada ketidakmahuan kita. Kita rasa macam dah okey dah, macam itu Sedangkan Allah gambarkan orang-orang yang bersusah payah, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wallazina jahadu ni orang-orang yang berjuang, orang berjihad. Jihad itu daripada perkataan antaranya juhdi, yang maksud susah payah. Jadi Allah gambarkan orang yang bersusah payah, orang yang hidup hatinya untuk buat sesuatu yang lebih daripada kebiasaan, meningkatkan diri dia, maka orang itulah yang akan Allah berikan hidayah. Lanahdiyannahum subulana, untuk berada di atas jalan kami, jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti nombor satu, tuan-tuan, untuk kebangkitan hati ialah apabila dalam hati kita ini kita tidak ada satu perasaan keperluan untuk kita meningkatkan diri kita, bergerak dan bangkit. Kita rasa tak, dan dia berasal daripada diri kita. Berasal daripada diri kita. Sebab itulah kita lihat di sini, dan apabila berlaku perkara ini, maka inilah digambarkan sebagai penyakit. Penyakit. Jadi kalau kita rasa selesa dengan diri kita, kita akan berdepan. Bila berdepan dengan pertembungan tadi, kita akan tewas. Kita akan tewas. Jadi sebab itu dalam perkara yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang berlaku kepada golongan orang-orang yang diperintahkan supaya berjuang, diperintahkan sebagai berjuang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala aradul khuruj la'addu lahu uddatan walakin karihallahu in ba'atsahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Dan jika mereka mahu berangkat, ini disebut ketika untuk berjuang, berjuang, tentulah mereka akan menyiapkan persiapan untuk berangkat. Tetapi Allah tidak suka, tidak menyukai keberangkatan mereka itu, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Jadi willpower tu Allah lemahkan. Maka dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama-sama orang yang duduk, yang tinggal, ma'al qa'idin, orang yang qa'id. Jadi tuan-tuan, saya cakap macam mana nak bagi kita nampakkan. Kalau rumah kita biasa hari ni, duduk okey, kita balik rumah, balik tak ada apa-apa masalah, kita boleh jalan macam biasa, relax. Tapi tiba-tiba kita keluar ni, tengok-tengok rumah flat tu terbakar. Rumah flat terbakar. Bila rumah flat terbakar, boleh tak kita keluar jalan-jalan macam biasa, bual-bual sebagainya? Tak boleh. Kita akan berlari kejar. Macam pagi tadi, saya nak keluar daripada rumah saya, nak keluar ke kereta, tiba-tiba dengar bunyi bising-bising. Bunyi orang bising-bising, jerit-jerit. Saya ingat mungkin orang mabuk-mabuk ke apa, agaknya parti-parti malam tahun baru. Tiba-tiba saya nampak ramai pemuda-pemuda India tadi lah, ramai berkejar-kejar, kemudian dengar lagi bunyi menjerit-menjerit. Jadi saya dah lambat dah lewat tadi, tak berhenti nak tengok memang tak sempat datang. Saya jalan tengok, rupa-rupanya ada satu peristiwa berlaku, tapi saya tak tahu apa peristiwanya. Nampak security semua datang, telefon polis. Masa saya nak keluar tu, di depan pintu gate tu, polis dia kata, saya nak buat satu laporan. Dengar daripada pondok jaga tu ada sesuatu berlaku. Jadi saya pun dengar macam itu, saya jalanlah sebab saya nak ke sini cepat. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, saya nak sebut kat sini pagi ni lah, kita ingat tahun ni sama macam tahun lepas. Kita ingat tahun ni sama macam tahun-tahun yang akan datang, yang kita lalui. Tapi rupanya tahun ni adalah tahun yang 100 tahun umat Islam dipecah-pecahkan sebelum ni. 1922 kita dipecah-pecahkan. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku bila dipecah-pecahkan?
Bila kan Itali ambil sini, Perancis ambil yang itu, British dia ambil yang itu, Belanda dia ambil itu, tahu apa berlaku tuan-tuan? Apa berlaku kan perpecahan-perpecahan negara-negara Osmania. Kan? Kita lihat umat Islam dikejar, ulama-ulama dikejar, ulama-ulama dikejar, umat Islam dikejar. Orang yang boleh menyatukan umat dikejar. Kan? Jadi bukan negara sahaja dipecah-pecahkan, tapi kepimpinan umat dikejar. Siapa yang didapati boleh membangkitkan kesatuan umat, kan, ditangkap. Ulama-ulama ditangkap. Ini berlaku pada tahun 1922. Mungkin kita tak apa nak perasan. Jadi tuan-tuan, Nabi gambarkan setiap kepala kepada 100 tahun, sekiranya Allah izin berlaku, maka kan akan berlaku sesuatu yang luar biasa. Tapi sekiranya apa yang ada dalam hati kita, pemikiran kita, kehidupan kita macam biasa je, kita akan tewas. Kita akan tewas. Dan tewas tu, tewas yang besar. Sebab tu Allah gambarkan kat sini bagaimana apabila berlaku peperangan. Ini antaranya adalah peperangan Tabuk yang digambarkan tentang ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermalas-malas ketika Nabi kata persiapkan diri kamu untuk berperang pada masa itu Tabuk. Bermalas-malas, tak apa, okey tak apa, kita tempat lagi kot buat. Bukan dia tidak endahkan, tapi dia berlambat-lambat, bermalas-malas. Kan? Sehingga akibat daripada bermalas-malas itu, maka sebahagian daripada mereka tertinggal daripada pasukan yang pergi. Dan dalam ayat ini digambarkan kepada kita, Allah gambarkan kepada kita, sebenarnya Allah tidak memerlukan kita. Allah tidak memerlukan mereka yang tidak mahu berfikir, tidak mahu melihat dengan sepenuh hati dia apa yang berlaku. Allah tak mahu, Allah tak nak pun. Ini yang saya sebut bagi saya yang membimbangkan. Semalam saya nak tidur pun susah. Sebab saya fikir kalau umat berada dalam keadaan biasa, tak kisah, maka mungkin bila berlaku sesuatu yang besar yang kita mungkin akan berhadapan dalam tahun ini, bermula tahun ini, maka kita tak akan boleh nak istiqamah dengan apa yang kita buat. Tak boleh nak istiqamah. Dan Allah gambarkan daripada hari ini, antara tanda Allah Taala tidak suka kepada orang-orang yang bermalas-malas ini ialah Allah akan melemahkan keinginan mereka, iradah mereka. Allah akan lemahkan supaya tinggallah dia dengan arus yang ada. Inilah tuan-tuan dan Allah, sehingga akhirnya dalam firman Allah itu yang merupakan asbabun nuzul ayat itu. Kenapa? Sebahagian daripada sahabat di zaman Madinah dulu tak mau pergi ke berperang di Tabuk. Itu asbabun nuzul ayat tersebut. Jadi bila tak mau perang, maka Allah, engkau tak nak, engkau nak bersama dengan kesenangan yang ada, engkau nak bersama dengan dunia yang engkau cintai, yang engkau kasihi, tak mau tingkatkan kekuatan, kebangkitan hati, pemikiran dan lain-lain. Allah tak ingin, Allah tak mau. Allah biarkan, maka sahabat-sahabat tertinggal daripada pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi satu contoh tuan-tuan. 4 tanda-tanda besar kiamat yang digambarkan, kemungkinan berlaku di fasa keempat. Fasa keempat sebelum fasa kelima kebangkitan Islam. Kita di fasa keempat, mulkan Jabariyah. 4 tanda-tanda besar. Yang pertama sekali ialah ad-dukhan. Ini jumhur ulama, kita kata sepakat ulama lah, hampir sepakat ulama yang mengkaji lah. Ulama yang tak bergaji, yang main pukul-pukul orang, main bantai orang, itu tak ada dengar lah kan. Yang mengkaji sepakat 4. Yang pertama ad-dukhan. Tuan-tuan, sekiranya benar inilah tahun-tahun kebangkitan, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 sampai 2030. Sekiranya ini tahun-tahun kebangkitan, maka kemungkinan besar ad-dukhan akan keluar, akan ada. Dan salah satu daripada perkara yang menyebabkan ad-dukhan antaranya ialah kemungkinan besar peperangan. Dan Nabi pun berkata al-harju akan berlaku peperangan, pembunuhan. Dan tidak akan berlaku kiamat sehingga berlaku peperangan, kematian yang mendadak.
tidak akan berlaku kiamat, jangan berlaku kematian mendadak. Ini semua hadis tuan. Sekarang kita masih lagi tak nampak lagi tak berapa perasan sebab kita biasa, tapi kita dah mula masuk. Kemudian antara tanda besar juga ialah akan berlaku disebut khurujud dajjal, keluar dajjal. Tanda besar ad-dukhan, keluarnya dajjal. Kemudian Isa turun. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj, 4 digambarkan oleh para ulama mengkaji yang melihat kepada hadis-hadis akhir zaman yang sahih, melihat kepada huraian-huraian daripada ulama yang terdahulu, daripada apa yang Allah gambarkan dalam Quran. 4 ini mungkin berlaku di zaman Mulkan Jabariyah, di zaman kita sekarang. Tuan-tuan, 4 ni, daripada 4 ni, satu aja yang digambarkan dengan Isa, berita gembira. 3 ni semua ancaman. Ad-dukhan, kesusahan. Dajjal, fitnah yang kemuncak. Ya'juj Ma'juj yang akan membunuh dan meratah siapa yang ada di depannya. 3 ni ancaman, satu aja Isa yang akan membunuh Dajjal. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita relax, okey, tak ada apa-apa sebagainya. Tiba-tiba dia dengar, berlaku pertemuan di Laut Cina Selatan, Amerika dengan China, kerana Taiwan, mereka pun mula panas. Sekarang dah panas kan ni. Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan tengoklah betul-betul. Dah panas sebenarnya. Cumanya kita ni, berita tu tak sampai kat kita. Saya bukan nak takut-takutkan tuan-tuan, tapi saya bertemu dengan pegawai-pegawai yang mengetahui, termasuk pegawai tentera. Panas. Katalah terberlaku sesuatu, meletuplah satu nuklear bom di Laut Cina Selatan. Yang saya yakin bukan sasarannya China, bukan sasarannya Amerika, sasarannya umat Islam di sini. Di Southeast Asia ada 61.9% penduduk dunia Islam di kawasan kita. Dan mereka nak hapuskan orang Islam, nak hapuskan Islam di kawasan kita. Sebab tu 60% kekuatan tentera laut NATO, tentera laut Amerika Syarikat berada di kawasan kita. Tuan-tuan, berlaku dukhan, tiba-tiba berlaku dukhan. Boleh kita macam biasa apa semua? Tak ada dah. Tiba-tiba Dajjal keluar. Jadi apabila kita tidak perasan seruan-seruan yang digambarkan oleh hadis-hadis Nabi, oleh Al-Quran, oleh mereka yang mengkaji, para ulama kita yang mengkaji, menceritakan kita sekarang ni sudah menghampiri suasana-suasana yang besar, bencana-bencana pun dah mula nampak, kan? Perkara-perkara tanda-tanda tentang yang kebangkitan pun dah mula nampak. Kita dah nampak, tuan. Jadi kita lihat, kita masih lagi berada di dalam suasana selesa dan biasa. Maka Allah gambarkan dalam ayat ini, kan, Allah SWT melemahkan mereka yang tidak mahu bersama dengan perjuangan. Kita tak akan dapat. Apa tanda-tanda besar keluarnya Al-Mahdi, tuan? Apa tanda-tanda besar? Antaranya Nabi gambarkan ni hadis sahih. Antaranya kematian salah seorang khalifah kamu. Dan sekarang ni tanda yang paling besar kita tengok, contohnya, kita kata contoh kalau Allah izin berlaku zaman kita, mungkin ini zamannya. Setakat ni saya rasa berat, tuan, 90% ke atas, inilah zamannya. Katakanlah King Salman meninggal dunia. King Salman dah sakit dah tunggu masa je sebenarnya. Dia ada kanser prostat, dia ada kanser, macam-macam lah sakit dia. Macam-macam sakit itu. Bukan satu sakit, banyak sakit. Umur pun dah 90-an, kan, dah dhaif. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Tiba-tiba berlaku perselisihan antara sama-sama anak-anak dia, anak-anak kita kata peringkat cucu-cucu. Maka tiba-tiba ada satu seruan, kan, kebangkitan dari Mekah. Saya tanya tuan-tuan, katakan berlaku demikian, kebangkitan, kita dengar pula peristiwa tentera-tentera datang nak menghancurkan pasukan tersebut, kebangkitan di Masjidil Haram. Tiba-tiba tentera itu tenggelam di Baydha. Ini hadis juga. Kita dengar, kita dengar. Maka seruan untuk bersatu. Tapi satu dunia menentang seruan tersebut. Satu dunia menentang. Ini semua jalan sesat kita. Ini semua jalan sesat.
Ijma' ulama menentang. Tapi tanda-tanda hadis dah ada. Tanda-tanda hadis dah ada. Ijma' ulama ikut-ikut. Sebab orang Islam kan susah. Masa tu mungkin bencana alamnya teruk, kita dengan banjirnya, kita dengan tanah runtuhnya. Ni Bukit Antarabangsa ni jangan main-main tuan-tuan. Di bawah Bukit Antarabangsa ni ada sungai yang menyebabkan tanah je boleh bergerak, tidak mustahil. Saya sebut sebab saya tahu sikit banyak kajian pergerakan tanah geografi di kawasan sini. Setengah tempat tak boleh bina rumah, tapi ini tempat tanah yang prime time, prime land. Yang buat macam mana supaya mahal, tak apalah. Jadi sebut sini kita sibuk dengan tanah runtuh, kita sibuk dengan banjir, kita sibuk dengan masalah ekonomi, sibuk dengan COVID, Omicron lah, Delta lah, varian macam-macam keluar. Kita sibuk semua. Kalau miskin, tiba-tiba ada seruan. Ada seruan kebangkitan. Agak-agak kita sambut tak seruan tersebut? Agak-agak kita boleh tak tinggalkan apa yang sepatutnya kita tinggalkan? Agak boleh tak kita pertahankan apa yang sepatutnya kita pertahankan? Sebelum tu kita dah berpecah dah. Sebelum tu kita pecah. Kan digambarkan oleh para ulama yang mengkaji. Ramailah yang sebut. Al-Mahdi tidak akan keluar melainkan ketika itu kemuncak perpecahan umat. Umat berpecah. Dengan one world religion ni umat akan pecah ni. Pecah. Kita dalam keadaan berpecah, tak ada pemimpin yang betul-betul boleh kita nak sekah ni, nak percaya ni. Kalau kita percaya ni, inilah ni, ni kumpulan ni, ini percaya, tak boleh percaya. Sehingga akhirnya bangkit. Dia kata kita kena buat sesuatu masa tu, Allah izin, tanda-tanda semua keluar. Rasanya kita boleh pergi sana tak? Ataupun rasanya kita boleh bersama dengan dia tak? Sanggup tak kita? Satu dunia kata sesat. Satu dunia kata sesat dia. Satu dunia dah dikuasai oleh one world religion. Tuan-tuan, cuba kita bayangkan, kalau hati kita masih sama macam tahun-tahun lepas, tahun ni pun sama aja, kita tak terfikir pun untuk nak meningkatkan diri kita, islah, perbaiki lagi amalan kita, tingkatkan lagi iman kita, bersihkan hati kita dengan lebih lagi, maka Allah gambarkan dalam ayat ni kita akan tertinggal. Macam mana sahabat-sahabat dulu tertinggal ketika diseru oleh Rasul SAW bahawa mari kita siapkan diri kita untuk perang Tabuk. Satu-satunya peperangan yang mana Nabi beritahu awal kepada sahabat-sahabatnya. Beritahu awal. Tak kata okey kita akan pergi jihad besok, tak ada. Beritahu awal, kan perjalanannya jauh, musim sejuk. Kan? Sahabat-sahabat kena bersedia. Tiba-tiba ada di kalangan sahabat-sahabat ni, kita bukan kata orang biasa tabi'in, tabi'in, tak, sahabat yang bermalas-malas. Akibat tertinggal, mereka ditinggalkan. Itu tertinggal, tak apa lagi kalau kita dihabiskan. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah, saya sebut kat sini, iradah kahwiyah, kekuatan, kehendak untuk kita bangkit, untuk kita mendekatkan lagi diri kita dengan Allah. Iman kita nak kena tertingkat, ibadah kita, persiapan kena tertingkat, kan? Akhlak kita kena tertingkat, ukhuwah kita kena tertingkat, kena lebih sayang antara satu sama lain. Jadi persiapan itu kena ada. Barulah kita tidak akan dikecewakan menjadi orang-orang yang qaidin, itu orang-orang yang duduk, yang tertinggal. Di sinilah tuan-tuan rahmat Allah, maka kita nak tengok. Saya nak bacakan satu tulisan. Dia kata apa? Alangkah hinanya anak-anak Islam yang sepatutnya ke depan untuk mempertahankan Islam, menerkam musuh, bagaikan singa yang kelaparan, akhirnya memilih untuk dijinakkan seperti rusa yang pengecut dengan katil yang empuk, rumah yang ada hawa dingin, masakan yang memenuhi pinggan-pinggan mereka. Jadi hari ini kita lihat anak-anak muda dalam keadaan yang selesa hidupnya. Kita pun dalam keadaan yang selesa hidupnya. Ya, sebab itulah saya nak gambarkan tuan-tuan bagaimana yang berlaku kepada Bani Israel. Qalu ya Musa, berkata Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Katalah Bani Israel kepada Musa, qalu ya Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abada ma damu fiha fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ini kata siapa ni? Bani Israel. Allah wajibkan mereka masuk ke dalam
Masjid Al-Aqsa, tanah suci, kawasan Palestin. Maka dia kata apa? Ya Musa, kami tak akan masuk selama-lamanya selagi ada orang tu namanya musuh-musuh yang kuat tadi. Maka dia kata apa? Fazhab anta, maka masuklah engkau, wa rabbuka, dengan Tuhan kau, faqatila inna hauna qa'idun. Kami akan duduk kat sinilah, kami akan duduk kat sini, tunggu apa berlaku. Ini Allah gambarkan berlaku kepada Bani Israel apabila Rasulnya kata, Musa AS sebut, mari kita masuk ke dalam Palestin. Dia kata tak mau, kat situ ada orang jahat, dia kata orang kuat, tak mau, kami tunggu sini. Maka kau masuklah dengan warabbuka, dengan Tuhan kau. Ini orang yang ditarbiyah, orang yang duduk dalam tarbiyah Nabi Musa, orang yang duduk dalam dakwah Nabi Musa. Dia kata macam itu. Dan perkara yang sama akan berlaku kepada majoriti umat Islam hari ini sekiranya mereka tak perasan bahawa akan berlaku pentepungan macam yang digambarkan oleh Allah dan surah Imran tadi. Kita rasa tak apalah, okeylah, aku boleh mengetih lagi, boleh buat macam-macam lagi, sedangkan mereka sedang mempersiapkan pedang-pedang untuk mencantas umat Islam. Dia tak cantas kepala umat Islam dulu, dia akan cantas iman mereka dulu. Dia akan cantas iman mereka dulu. Inilah yang sedang mereka buat. Senjatanya menyusahkan dengan bencana, semua susah, semua takut, dan kemudian mereka pecahkan kita dengan one world religion. Selepas itu seorang-seorang yang mentauhidkan Allah, yang mentauhidkan Islam akan dicantas. Ini sedang berlaku. Sebab apa yang mereka nak capai, tuan-tuan? 2030. 2030 mereka nak buat total reset, great reset ni semua dibuat sebenarnya reset semua. Reset ni bahasa kita apa? Reset kan? Bahasa kita reset kan? Semua nak reset. Bukan reset ekonomi je, nak reset dari sudut kesihatannya, pendidikannya, semua nak reset, termasuklah agama. Jadi dalam perancangan mereka, hasil kajian yang kita buat, dia nak totalitarian, maknanya tak ada dah Islam macam mana yang ada pada hari ini. Maka dalam arah itulah, maka kita kena rasa bahawa kita kena bersama-sama dengan satu proses untuk kita membina kekuatan kita. Jadi untuk itu, tuan-tuan, 3 perkara saya nak simpulkan kat sini. Yang pertama, kita wajib hidup bersama tarbiyah. Kekuatan hati perlu kita tingkatkan. Bukan 1 kali ganda, 100 kali ganda. Siapa yang bermalas dalam mentarbiyah, mengislah diri dia, mereka akan menjadi golongan qaidun, golongan yang ditinggalkan oleh kebangkitan Islam. Walaupun kita sembahyang, puasa, Quran, tapi kita tak nak meningkatkan diri kita, kita akan ditinggalkan oleh mereka yang bangkit. Kenapa? Kerana Allah tidak berhajatkan kepada mereka yang bermalas-malas untuk baiki diri. Allah tak hajatkan kepada mereka. Zaman sahabat dulu, sahabat ditinggalkan, Nabi tinggalkan, Allah susun tinggal. Lepas tu menangis, menyesal, menangis. Dan kemudian ketika zaman Musa pun sama, tinggalkan. Allah sesatkan 40 tahun Allah sesatkan di padang pasir, berpusing-pusing nak cari, nak jalan keluar, nak masuk Palestin, tak jumpa-jumpa 40 tahun. Kenapa? Dia kata, masuklah kau, fazhab anta, masuklah kau, orang buka dengan Tuhan kau. Musa masuk. Maka Musa tinggalkan mereka, berpusing 40 tahun, bukan berapa hari, 40 tahun pusing ke padang pasir. Allah sesatkan mereka. Ini hukuman mereka yang qaidun, walaupun dah dapat dakwah, dah dapat tarbiyah, tapi tak mau berada di atas jalan tarbiyah, meningkatkan diri dia dengan sepenuhnya. Jadi kita dah menghampiri saat itu. Sekiranya kita masih biasa-biasa lagi, masih bermalas-malas, berleka-leka, masih tak mau lagi buang dosa-dosa kita, tak mau tinggalkan maksiat yang ada pada kita, kita akan menjadi golongan yang ditinggalkan qaidun itu. Yang kedua, kita hendaklah hidup bersama taifah mansurah. Ini hanya itu yang boleh menang. La tazalu taifah min ummati zahirina 'alal haqq.
Akan sentiasa ada di kalangan umat aku kelompok-kelompok yang akan diberikan kemenangan oleh Allah bersama dengan kebenarannya. Tuan-tuan, hendaklah kita bersama dengan Taifah Mansur. Apa Taifah Mansur ni? Dia bukan persatuan, dia bukan pertubuhan, dia bukan parti politik. Dia adalah kelompok-kelompok yang menghidupkan iman mereka, yang menghidupkan ukhuwah mereka, yang bersama-sama membina posisi kekuatan untuk menegakkan Islam pada diri mereka, keluarga mereka, masyarakat mereka, akhirnya bersama dengan kebangkitan Islam. Taifah Mansurah ni, dia bukan kita kata jamaah yang besar-besar kita nampak hari ni, dengan bendera yang dengan nama yang dengan apanya. Dia akan pecah, jamaah dia akan pecah-pecah, dia akan pecah. Parti Islam yang nampak hebat, dia akan pecah. Hari ni kalau parti Islam semua mengaku Islam belaka. Tuan-tuan, saya tak maaf, perpecahan berlaku, tuan. Kita perasan tak perasan, cuba tengok. Jadi Taifah Mansurah ni kita kena kembali balik kepada kelompok-kelompok yang Nabi bina dulu. Apa sunnah yang ada pada Taifah Mansurah? Sunnah dia apa? Sunnah dia yang pertama, hidup bersama dakwah. Maknanya sentiasa mengajak diri kita, keluarga kita, masyarakat kepada Allah. Yang kedua, hidup bersama tarbiyah, membina, mengislah diri kita dengan sepenuhnya dengan Quran. Kita kena lebih kuat lagi. Macam kita sebut 10 malam akhir Ramadan, kan? Bukan makin letih, makin kuat. Makin kuat. Sebab kalau kita tak makin kuat, kita akan tertinggal. Yang ketiga, bersama dengan jihad. Maknanya kena bina kekuatan kebangkitan. Kena kekuatan bina. Kena ada cara dia, kena tahu apa agenda pada hari ni, apa agenda kita ni, apa kita nak buat. Kalau kita ikut arus saja. Nombor 2, kena hidup bersama Taifah Mansur, kelompok-kelompok ni. Yang ketiga, tuan-tuan, persiapkan kekuatan untuk kebangkitan, untuk bangkit. Sekarang ni bukan saja umat Islam yang mengkaji, ulama yang mengkaji mengatakan bahawa Islam akan bangkit. CIA, Mossad, KGB, intelijen musuh juga mengkaji bahawa akan ada kebangkitan. Maka mereka akan hentam dengan maksima mereka yang nak bangkit. Dia hentam hati mereka, fikiran mereka, jiwa mereka jadi lemah. Hari ni tuan-tuan, saya minta maaf lah, pemimpin-pemimpin kita macam tak ada hala tuju. Mana hala tuju negara kita, tuan-tuan, kan? Tak nampak. Saya minta maaf lah. Begitu juga dengan kelompok-kelompok yang lain, NGO pun nampak. Kita bila banjir, sibuk banjir, nampak banjir, dia nampak banjir. Tak nampak banjir ni sebenarnya satu peringatan daripada Allah, supaya kita ni lebih dekat dengan Allah lagi. Tak nampak. Yang nampak, hantar barang, tahu muka paling besar, tahu nama, supaya semua kenal aku yang buat kerja. Viral. Yang viralnya apa? Yang viralnya orang tu ada RM50, pergi tolong orang. Tuan-tuan, sepatutnya apa yang viral? Sepatutnya yang viral apa yang ada dalam bencana ni, yang sebenarnya memberi impak kepada kita untuk lebih baik lagi, lebih meningkat lagi. Itu yang kita viralkan. Ada orang yang tak pernah sembahyang, mula sembahyang. Ada orang yang dulu mungkin senang, dah mula rasa dia boleh bersama dengan orang-orang rakyat yang biasa, tolong menolong. Yang viralnya yang kita boleh bangga-banggakan jadi. Bukan kita dengan Allah. Minta maaf tuan-tuan, kadang-kadang saya terlibat dengan NGO lama dah. Saya nampak trend membantu ni, alhamdulillah bagus. Cumanya pengajaran. Jadi sebab tu kita kena bina kekuatan kebangkitan. Apa yang kita bina ni? Apa yang kita bina? Kalau berlaku gempa bumi kat sini, tuan, kat Bukit Antarabangsa, dia jadi rata, agaknya di mana kita nak ni? Contohlah, berlaku letupan di Laut Cina Selatan, gegaran. Tsunami tak sampai kat sini, tak sampai, insya-Allah tak sampai, kita jauh dari laut. Tapi gegaran boleh sampai. Gegaran sampai kita agak kuat tak? Bukit yang ada kat Malaysia ni, terutama tempat yang banyak pembangunan, tak kuat, tuan. Mungkin tak berlaku kat sini? Mungkin. Kita ingat kita tinggi tak kena banjir, tanah runtuh pula. Bukankah dah runtuh dua tower kat sini? Highland Tower dah runtuh dah. Kan tak jadi kita pengajaran. Jangan tunggu sampai dah sampai peringkat itu baru kita nak kita nak kena ada satu, kena buat sesuatu lah. Jadi sebab tu tuan-tuan, Nabi gambarkan kepada kita hendaklah nampak bahawa fasa yang lepas ini adalah fasa kebangkitan. Dan fasa kebangkitan kemuncak fitnah, kemuncak bencana. Masa tu kita tak terfikir dah nak buat apa, sebab dah susah dengan bencana.
dan kita akan ikut saja harus, sebab kita tidak mempersiapkan hati kita untuk bangkit, pemikiran kita untuk bangkit, tak mempersiapkan ukhuwah untuk kebangkitan, tak persiapkan, kita selesa. Tuan-tuan, sahabat-sahabat kita di Seri Muda, Shah Alam, ada pernah terfikir tak pergi surau pagi-pagi, subuh, asar, zuhur, asar, maghrib, isyak, pergi balik, ada pernah terfikir tak surau dia akan tenggelam, rumah dia akan tenggelam? Pernah terfikir tuan? Tak pernah. Tapi bila berlaku banjir, barulah masa tu macam mana. Kenapa? Tidak bersedia. Bayangkan, itu bencana, belum lagi kebangkitan. Bila berlaku kebangkitan, kemuncak ujian fitnah akidah, kemuncak kesusahan, Dajjal datang membawa penyelamat, sebagai penyelamat, savior. Masa tu orang yang tidak bersedia akan mengikut arus. Sebab itu tuan-tuan Allah, saya kata dua benda yang kita kena tingkatkan pada hari ini. Kita kena tengok balik. Ialah yang pertama sekali hamasah, semangat kita dalam agama. Yang kedua ialah iradah qawiyah. Macam mana nak tingkatkan dua ni? Ini dua benda. Saya cuma sebut dia punya topik je, saya tak sebut dia punya isi dia. Kenapa? Masalah. Yang sebut kat sini tuan-tuan rahmat Allah, kita kena sedar kita berada di 1 hari bulan 1 2022 dan 100 tahun yang kurang lebih 1922, dan 2024 kejatuhan, dipecatnya Amirul Mukminin. 2024 mungkin juga pimpinan yang Raja Al-Masih dia, Malik Messiah akan keluar, wallahu a'lam. Tuan-tuan, maka kita kena tingkatkan diri kita. Tak cukup dengan apa yang ada kita hari ini, kita kena tingkatkan zikir kita, Quran kita, ibadah kita, akhlak kita, ukhuwah kita. Ukhuwah kena tingkatkan, dan kemudian juga yang lain-lain. Jadi mudah-mudahan apa yang saya cuba kongsikan dapat sikit sebanyak kita nampak di mana kita sekarang. Sebab kan kajian-kajian yang menunjukkan bahawa sebenarnya kita semakin kritikal, semakin hari semakin panas. Tapi kita tak rasa panas lah, sebab kita duduk dalam aircon, sebab kita ada kerja lagi, kita ada makanan lagi, kita ada tempat tidur lagi, kita tak rasa panas. Tapi orang yang dah terkena banjir, terkena tanah guntur di tempat lain, orang terkena peperangan di Yaman, masih perang kan, di Syria, di China masih lagi, di Palestin masih lagi. Jadi orang-orang tu dah rasa. Tapi kita mungkin tak rasa. Tapi insya-Allah tuan-tuan, saya nak beri kabar gembira, dan banyak tanda-tanda yang menunjukkan insya-Allah Allah akan mudahkan rakyat-rakyat umat di Nusantara. Allah akan bina, Allah akan beri kemudahan untuk bangkit. Allah akan beri kemudahan untuk kita bangkit. Cuma kita nak kena ada yaqzah ruhiyah, kesiapsiagaan, kesediaan ruhiyah yang tinggi. Bila kita ada kesiapsiagaan ruhiyah yang tinggi, kesedaran yang tinggi tadi, maka insya-Allah Allah akan mudahkan urusan untuk kita bangkit. Sebab kebangkitan akan daripada timur, dan yang paling timur kita. Itulah sebagai satu perkara tuan-tuan, jangan takut, jangan bimbang apa yang berlaku ni. Tetapi kita perlu proses diri kita, jangan duduk di medan selesa. Kalau duduk di medan selesa, macam sahabat-sahabat yang sebelum ini tertinggal ketika peperangan Tabuk, tertinggal ketika mana seruan jihad oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diserukan, mereka bermalas-malas. Begitu juga mereka yang tak mau ikut seruan, sesat 40 tahun di padang pasir, ini Bani Israel, tak mau ikut Musa. Hari ini Allah gambarkan kepada kita melalui Rasulullah, innallaha yab'asu li hadhihi ummah ala ra'sin kulli mi'ata sanah man yujaddidu laha dinah. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan, akan berlaku kebangkitan di atas kepada umat ini, di atas setiap 100 tahun. Permulaan 100 tahun, kan mereka yang akan memperbaharui agama, tajdid agama. So kita sedang menghampiri 100 tahun. Maka tuan-tuan, inilah pesanan saya pada pagi ini untuk diri saya sendiri dan tuan-tuan. Marilah sama-sama kita pertingkatkan hidup kita dalam tarbiyah, hidup kita bersama dengan Taifah Mansurah, yang sifat-sifat dia, iaitu dalam tarbiyah, dakwah dan jihad. Dan kita sama-sama bersiap sedia, mempersiapkan kekuatan sekiranya bangkit pada masa itu. Walaupun orang tuduh sesat, walaupun orang tuduh macam-macam pengganas, kita bangkit bersama dengan kebangkitan Islam.
Jadi mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam kelompok itu insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'alat ala nusrati syari'atik wa atik Allahumma warabitataha wa alimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha min nurika alladhi la yakhbu wa shrah sudulaha faidul iman bik wa jamil tawakkul alayk wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Allah ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ij'alna minal mu'minina haqqan Allahumma ij'alna minal muttaqina haqqan Allahumma ij'alna minal muhsinin haqqan Allahumma ij'alna minal muqarrabin Allahumma ij'alna minal wasilin Allahumma ij'alna minal arifin Allahumma ij'alna minal muhibbin Allahumma ij'alna minas siddiqin wasyuhada'i wassalihin Allahumma ij'alna minal mahdiyyin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.